Dia Imamku menceritakan perjalanan kisah Amiruddin dan Cempaka Humaira, dua insan yang berlainan latar belakang keluarga. Amiruddin atau Amir berasal dari keluarga susah dan berkelulusan sijil pelajaran Malaysia. Cempaka Humaira atau Humaira berkelulusan tinggi, berjaya menggenggam segulung ijazah dalam bidang ekonomi dari London. Humaira menyandang jawatan penting di Kencana Holding, syarikat milik keluarga, dan Amir kerja kampung, dia mengusahakan kebun pisang. Walaupun begitu, Amir sangat disenangi penduduk kampung, dia ringan tulang, suka membantu orang lain. Amir sering membantu Nek Bunga membasuh karpet dan melakukan kerja-kerja berat. Nenek Bunga, orang kaya kampung, banyak tanah dan dia ialah Nenek Humaira. Nenek Bunga sudah menganggap Amir cucu angkat. Nenek Bunga juga sangat sukakan Amir, dia merestui hubungan cinta Amir dan Dahlia, cucu kandungnya. Dahlia ialah sepupu kepada Humaira, dia tinggal bersama Nek Bunga selepas ibu dan ayahnya meninggal dunia. Sudah 5 tahun Dahlia dan Amir menjalin kasih. Dahlia jauh beza dengan Humaira yang bijak pandai. Dahlia tidak pandai di sekolah, keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia juga tidak lulus, semuanya grade merah. Dahlia dan Humaira tidak sebulu, sering bertengkar mulut ketika bertemu, pernah juga Humaira menyindir Dahlia dan Amir pasangan sepadan, sama-sama orang kampung. Dahlia boleh makan pisang hari-hari selepas berkahwin dengan Amir. Dahlia dan Amir saling mencintai, Dahlia juga sanggup terima apa juga kehidupan Amir, sanggup hidup susah dan senang bersama Amir, benarkah? Kehidupan Amir berubah ketika Pak Long Dali, adik kepada arwah ayah Amir tidak lagi dapat berbagi hasil kebun. Pak Long Dali menjelaskan, dia tahu Amir yang mengusahakan tanah itu sampai maju jadi kebun pisang. Dulu Pak Long tidak kisah sebab istrinya banyak tanah, kini tanah istrinya sudah habis terjual. Pak Long Dali perlu lebih banyak uang untuk menanggung istri dan anak-anaknya. Amir ada coba menyuarakan haknya ke atas sebahagian tanah. Tetapi Pak Long Dali mahu Amir membayar hutang arwah ayahnya sebanyak 50.000, hutang pembedahan jantung arwah ibu Amir. Pak Long Dali juga mengingatkan Amir tentang amal ibadah arwah ayahnya yang tidak diterima disebabkan hutang tidak berbayar. Amir tidak ada pilihan lain, dia akan tukarkan tanah ke atas nama Pak Long Dali, dengan syarat semua hutang ibu bapaknya dikira lunas. Pak Long Dali menawarkan pekerjaan di kebun pisang pada Amir, dia akan membayar gaji bulanan. Amir menolak tawaran yang diberikan, dia mahu mencari rezeki dan peluang pekerjaan di tempat baru. Amir datang ke rumah Nek Bunga, menghantar pisang seperti yang telah dijanjikan. Nek Bunga tahu pasal isu kebun pisang yang sudah diambil alih Pak Long Dali. Amir menjelaskan, dia akan cari pekerjaan untuk membeli sebidang tanah, dia ingin mewujudkan semula impiannya mengusahakan kebun pisang. Ketika ditanya bilakah Amir hendak kawin dengan Dahlia, Amir menegaskan, dia sudah kumpul uang hantaran tetapi dia perlu kumpul lebih banyak uang, agar istrinya tidak hidup susah selepas kawin. Nek Bunga kagum dengan sikap tanggung jawab Amir, apatah lagi ayah Amir ialah seorang imam kampung. Amir dan Nek Bunga ada berbual pasal Amar, abang Amir yang sudah lama tidak balik kampung. Amir menjelaskan, Amar merajuk kerana ayah tidak berikan geran tanah tapak rumah untuk digadaikan. Amar dan istrinya ada pulang kampung ketika ayah dan ibunya meninggal dunia. Tetapi mereka hanya di hospital, tidak balik rumah. Kebetulan Nek Bunga dan Dahlia akan ke bandar, melawat anak perempuannya, Datin Orchid dan menantunya, Dato Malik, dia akan usahakan untuk carikan Amir kerja di Kencana Holding. Di rumah Datin Orchid dan Dato Malik, pasangan suami istri tersebut bertengkar. Dato Malik sudah tidak tahan lagi, sudah 5 tahun istrinya bersikap dingin. Sejak Dato Malik menikahkan anak perempuan sulung mereka, Lili Hamra, Datin Orchid berubah, dia menganggap suaminya sengaja membuat anak mereka pergi jauh. Dato Malik menegaskan, Lili pergi selepas Datin Orchid mengharamkan anak mereka menjejakkan kaki ke rumah. Datin Orchid juga mengharamkan harta diberikan kepada Lili. Dato Malik juga tuduh Datin Orchid gila harta, marah sebab Lili tidak menerima calon suami yang dipilih untuk anaknya. Sebenarnya Lili dijodohkan dengan Rafiq, anak Puan Sri Zabeda, sahabat Datin Orchid. Datin Orchid memperbetulkan kenyataan, dia menghalang perkawinan Lili dan Amar kerana Amar menjadikan Lili pilihan kedua. Amar sebenarnya cintakan Sakinah, sahabat Lili. Impian Datin Orchid mahu berbaisan dengan Puan Sri Zabeda hampir tercapai. Humaira akan berkahwin dengan Rafiq, namun Datin Orchid menafikan tuduhan suaminya. Kononnya dia memaksa Humaira berkahwin dengan Rafiq. Sebenarnya Humaira terima Rafiq sebab cintakan lelaki itu. Humaira menganggap Rafiq tampan, hormat orang tua, romantik dan suka mengambil berat. Pergaduhan Datin Orchid dan Dato Malik menyebabkan Dato Malik diserang sakit jantung. Dato dimasukkan ke wad kecemasan.
Rafiq dan Humairah bergegas ke hospital selepas menerima panggilan dari Datin Orchid, dan tidak lama kemudian Nek Bunga datang bersama Dahlia. Mata Dahlia tidak berkedip terpesona dengan ketampanan Rafiq. Dahlia terus terlupa pasal kekasihnya tatkala terpandang bakal tunang Humairah. Dahlia macam coba rapat dengan Rafiq. Rafiq anggap Dahlia macam tidak wujud. Sempat jugalah Nek Bunga marah ketika nampak Dahlia coba menghulurkan tangan nak salam Rafiq. Nek Bunga menekankan soal hukum haram bersentuhan dengan bukan mahram, tetapi itulah pergaulan anak dan cucunya tidak seperti yang Nek Bunga harapkan. Nasib baiklah Dato Malik berjaya diselamatkan, dia dibenarkan pulang pada hari sama. Keesokan paginya, Nek Bunga masuk ke bilik Humairah, dia tanya pasal kekosongan jawatan. Amir dan Dahlia perlukan pekerjaan. Nek Bunga cadangkan Humairah menerima mereka berdua bekerja. Amir boleh jadi tukang bersih dan Dahlia boleh jadi tukang bancu minuman. Tiada yang dapat menghalang kehendak Nek Bunga. Dahlia diterima bekerja sebagai kerani di bawah seliaan Datin Orchid. Amir terpaksa menunggu berjam-jam untuk dipanggil temuduga. Nasib baiklah Datin Orchid mengingatkan Humairah pasal Amir, dan akhirnya Amir diterima bekerja sebagai pemandu pribadi Humairah. Lili Hamra, kakak kandung Humairah yang sanggup meninggalkan keluarga demi lelaki bernama Amar. Humairah yang dulunya sopan dan lemah lembut berubah selepas Lili tinggalkan rumah, dan tidak menunaikan janji menunggu Humairah pulang membawa segulung ijazah. Bayangkan, selepas Lili pergi jauh, Datin Orchid dan Dato Malik tidak lagi tidur sebilik. Mereka juga mengabaikan Humairah, dan sebab itu jugalah Humairah berubah menjadi kasar, suka menghina orang miskin dan menganggap semua orang suka mengambil kesempatan atas kesenangan orang lain. Apakah sebenarnya yang sudah terjadi pada Lili? Bahagiakah dia bersama Amar? Belum genap setahun berkawin dengan Amar, Lili telah dimadukan dengan seorang wanita bernama Rafiza. Amar beri alasan, terpaksa berkawin dengan Rafiza karena wanita itu sudah berbadan dua. Amar dan Rafiza terlanjur ketika perlu siapkan kertas kerja yang perlu dihantar segera. Lili tidak kecewa suaminya berkawin dua, tetapi Lili tidak boleh terima kecurangan Amar. Selepas memilih tinggalkan keluarga demi lelaki itu, Amar tidak pernah hargai pengorbanannya. Belum sampai setahun usia perkawinan dengan Rafiza, syarikat Amar lingkup, Lili terpaksa mengalah. Dia dan anak perempuannya, Aina Humairah keluar dari rumah teres 2 tingkat, tinggal di sebuah rumah kayu di pinggiran bandar. Paling memilukan, sikap Amar berubah selepas berkawin dengan Rafiza. Usia 4 tahun perkawinan, Amar dan Rafiza sudah ada 3 orang anak, dan hakim anak kedua mereka diserahkan kepada Lili. Rafiza berpantang bersalin anak ketiga, hakim tidak sempurna dan Rafiza tidak larat menjaga anak istimewanya yang baru berusia setahun lebih. Lili terpaksa berniaga nasi lemak dan jual mie goreng untuk menyara Aina Humairah dan hakim. Amar tidak pernah menghulurkan nafkah, malah, duit hasil jualan pernah diminta Amar untuk perbelanjaan istri mudanya. Perkara yang paling melukakan hatinya ialah Amar sanggup memukul Aina Humairah. Bayangkan anak baru berusia 4 tahun diminta menjaga adiknya yang masih kecil, kaki dan tangan Aina selalu berbirat karena perbuatan Amar. Hari pertama bekerja sebagai pemandu pribadi, Amir dicemuh dan dihina. Humairah membandingkan status tunangnya dengan Amir, tetapi Amir sentiasa tenang dan tidak terasa dengan kata-kata pedas majikannya yang digelar perempuan serigala. Rafiq dan Humairah makan di restoran eksklusif. Humairah suruh Amir berdiri depan pintu restoran. Rafiq ingin mengajak Amir makan sekali, tetapi Humairah tidak mau, jijik makan semeja dengan lelaki kampung. Sikap Rafiq berbeza dengan Humairah. Walaupun orang kaya, Rafiq masih tahu hormat orang lain, layan semua orang sama rata. Sikap Humairah hampir sama dengan ibu Rafiq, suka pandang rendah pada orang miskin. Waktu bekerja sudah tamat, Humairah sengaja meninggalkan Amir di tapak pembinaan. Dia sempat beri amaran agar lelaki itu tidak lewat datang kerja esok hari. Dalam masa sama, Amir menerima panggilan telepon dari abangnya. Amar tidak dapat menjemput Amir hari itu, ada kerja luar yang perlu diselesaikan. Amir tidak kisah, dia boleh tidur di masjid. Sebenarnya, Amar tidak dapat menjemput adiknya karena perlu menjaga Rafiza yang berpura-pura sakit. Rafiza tidak beri peluang pada suaminya bermalam di rumah Lili. Rafiza juga mahu Amar meletakkan namanya sebagai pewaris uang simpanan. Kononnya, jika Amar meninggal nanti, Lili boleh balik ke pangkuan keluarganya. Berbeda dengan Rafiza yang sudah tidak ada sesiapa, hanya ada seorang adik lelaki yang tidak berguna. Rafiza tahu Lili anak orang kaya. Lili Hamra anak sulung Datin Orchid dan Dato Malik, kakak kepada Cempaka Humairah, dan kakak ipar Amir. Rafiza mahu suaminya memujuk Lili balik ke pangkuan keluarga, dan suruh Lili pujuk Datin Orchid berikan modal pada Amar untuk buka perniagaan baru.
Rafiza tidak sanggup hidup susah, Rafiza mau suaminya jadi bos, bukan bekerja dengan orang lain. Rafiza sembunyikan fakta sebenar bagaimana dia boleh disatukan dengan Amar. Sebenarnya, Rafiza sudah tahu Amar ialah suami orang, dia sengaja menggoda Amar. Rafiza sengaja merendahkan marwah diri demi memiliki Amar yang ketika itu sudah stabil dari segi ekonomi. Perkawinan Amar dan Rafiza menyebabkan ibu kandung Rafiza meninggal dunia. Ibunya tidak merestui keputusan Rafiza mau berkawin dengan suami orang. Sejak berkawin dengan Amar, Rafiza mencoba pelbagai cara untuk memastikan Amar miliknya seorang. Dia suka berpura-pura sakit untuk membuat Amar bermalam di rumahnya. Dia juga suka memadam message yang Lily hantar, tidak mau suaminya memberikan duit kepada istri pertamanya. Bayangkan, sepanjang sebulan hanya 2 hari Amar bermalam di rumah istri pertamanya. Rafiza bijak mengatur strategi untuk memastikan suaminya sentiasa berada di sisi. Rafiza boleh dianggap seorang ibu yang kejam. Bayangkan Hakim yang dijaga Lily demam, dan Lily mau Amar pulang jaga anaknya. Rafiza tidak mau suaminya lama-lama di rumah madunya, dia mau Amar pulang cepat ke rumah berkepit dengannya. Jam menunjukkan pukul 9 malam, Amir bersedia tidur di tepi masjid sebelum menerima panggilan dari Nek Bunga. Nek Bunga menyuruh Amir datang ke rumah anaknya, dia sudah anggap Amir macam cucu sendiri, tidak sanggup biarkan Amir tidur di luar. Amir berjalan kaki dari pintu pagar utama ke rumah Dato Malik. Dia sampai rumah dalam keadaan berpeluh-peluh. Nek Bunga suruh Amir mandi dan mereka akan makan bersama. Sebenarnya, Amir tidak ada rancangan untuk bermalam di situ, dia hanya datang tunjuk muka. Bimbang Nek Bunga suruh orang menjemputnya di masjid, tetapi itulah, permintaan Nek Bunga susah ditolak. Humaira dingin, dia tidak senang dengan kehadiran Amir di rumahnya, baginya Amir hanya menumpang dan mengharap belas ihsan orang lain. Ketika makan bersama, terdengar bunyi sesuatu terjatuh dari bilik Dato Malik. Nek Bunga disusuli Dahlia dan Amir segera ke bilik Dato Malik. Humaira hanya duduk terus menikmati buah apel dan jus oren, tidak ada kesedihan terpamer di wajahnya. Di bilik Dato Malik, lelaki itu muntah dan bajunya basah. Amir memapa Dato Malik naik ke katil. Dato Malik menolak bantuan Amir, takut nanti Amir basah dan jijik. Bayangkan Dahlia terus lari keluar selepas nampak muntah pakciknya itu. Datin Orchid sekadar menjengukkan kepala melihat apa yang berlaku, sebelum minta diri naik berehat. Nek Bunga suruh Datin Orchid tukarkan baju suaminya, tetapi Datin Orchid tidak mau, katanya penat. Datin Orchid suruh Nek Bunga tukarkan baju tetapi Nek Bunga sudah tua, tidak larat tukarkan baju menantunya. Nasib baiklah Amir ada di situ, Amirlah yang bantu uruskan Dato Malik, tetapi itulah, pertolongan yang dihulurkan dianggap tidak ikhlas oleh Humaira. Humaira menganggap Amir sengaja mengambil hati ibu dan ayahnya. Amir dianggap terdesak ingin hidup senang, sanggup tukar baju dan dengar luahan hati Dato Malik. Humaira mahu Amir tunjukkan keikhlasannya. Jika benar lelaki itu ikhlas membantu ayahnya, Humaira mahu Amir menjauhkan diri dari keluarganya dan tidak lagi bekerja di syarikatnya. Humaira mahu Amir jauhkan diri dari dia dan keluarganya. Amir menegaskan, dia tidak kisah jika perlu bekerja di tempat lain. Dia percaya rezeki Allah, tetapi Amir ingin tahu mengapa Humaira tidak suka padanya. Amir ingin tahu apakah dia pernah buat salah. Amir juga minta maaf jika ada melukakan hati Humaira tanpa dia sadari. Humaira tidak menjelaskan sebab dia tidak menyukai Amir, tetapi dia mahu Amir tidak lagi menunjukkan muka depannya. Amir sadar diri, dia akan cari kerja tempat lain asalkan Humaira bahagia dan gembira. Tanpa mereka sadar, Dato Malik mendengar perincian perbualan mereka dari dalam bilik. Dengan jelas Dato Malik mendengar anak perempuannya memecat dan mengusir Amir. Dato Malik tidak mahu Amir berhenti kerja, dia mahu Amir terus bekerja di syarikat sekaligus menjaga Humaira. Dato Malik tidak mampu berada di sisi Humaira setiap masa. Ketika itu juga Dato Malik jelaskan sedikit sebanyak pasal Lily. Humaira berubah menjadi baran selepas Lily berkahwin dan tidak pulang rumah. Amir tahu cerita pasal Lily dari Nek Bunga, tetapi dia tidak pernah kenal siapakah Lily yang dimaksudkan. Dia tidak pernah nampak gambar kakak Humaira. Amir terpaksa bersetuju untuk terus bekerja sebab tidak sanggup melihat kesedihan Dato Malik. Humaira sangat marah ketika ayahnya menghalang Amir berhenti kerja. Dia terpaksa mengambil Amir bekerja semula selepas ayahnya menyuarakan niat untuk mengambil Amir bekerja sebagai pembantu atau penjaga di rumah. Humaira sanggup meninggikan suaranya, dia akan biarkan Amir bekerja di syarikat sepanjang hidup lelaki itu. Dato Malik sangat sedih, anak perempuannya itu sudah tidak menghormatinya lagi, tetapi dari sisi lain, dia sangat paham punca anaknya berubah sikap. Sebelum Amir beredar dari rumah, Nek Bunga sempat menyisipkan sedikit uang di beg sandangnya.
Amir coba menolak tetapi Nek Bunga paksa, dia mau Amir membeli baju baru dan betulkan jam tangan, dia sengaja berikan uang tanpa pengetahuan Humaira, bimbang cucunya salah anggap. Melihat tingkah laku Humaira dan Amir membuat Nek Bunga mengomel, tidak menolak kemungkinan perasaan benci Humaira terhadap Amir akan bertukar menjadi sayang, siang malam teringatkan Amir. Humaira menumpangkan Amir dari rumah sampailah di pertengahan jalan, Humaira suruh Amir datang kerja sendiri, beri amaran jangan sampai lewat. Jam menunjukkan pukul 1 petang, Amir membetulkan tali jam dan membelikan nasi biryani buat Humaira. Dahlia mengajak Amir makan tengah hari bersama tetapi Amir terpaksa tolak. Humaira sebenarnya ada janji temu makan bersama dengan Rafiq, dia sengaja mengarah Amir melakukan sesuatu di luar skop tugas. Rafiq sampai di pejabat menjemput tunangnya, dia bersalaman tangan dengan Amir. Humaira tidak suka Rafiq melayan baik orang kampung macam Amir. Sebelum keluar, Humaira mengingatkan Amir membersihkan bilik pejabatnya, tetapi jangan usik file atas meja. Rafiq sedikit heran, dia persoalkan kerja pembersihan ialah tanggung jawab tukang bersih, bukan pemandu pribadi, tetapi Humaira keluarkan kata-kata kesat, menghina Amir tetapi Amir berlagak biasa, tidak terkesan dengan kata-kata bosnya. Rafiq pula serba salah melihat cara Humaira memperlakukan Amir. Humaira suruh Amir bawa keluar nasi biryani, bimbang meninggalkan bau busuk. Datin Orchid dapat tahu Humaira tidak makan nasi biryani yang Amir berikan, rupanya nasi biryani belakang pejabat memang kegemaran Humaira. Amir berikan nasi biryani kepada Datin Orchid, Amir melangkah ke pantry pejabat, mau mengambilkan pinggan dan minuman untuk Datin Orchid, dia terserempak dengan Humaira yang balik pejabat dalam keadaan marah. Humaira menuduh Amir coba mengambil hati ibunya, dia membuang nasi biryani ke dalam tong sampah, Amir hampir tidak dapat mengawal perasaan marah. Nasib baiklah Datin Orchid datang, wanita itu memarahi anaknya, Rafiq terpaksa balik pejabat atas permintaan Puan Sri Zabedah, Humairah melepaskan amarahnya pada Amir. Datin Orchid mau keluar makan, dia mengajak Amir tetapi ketika di luar pintu pejabat, Datin Orchid menerima panggilan dari rakannya, Datin Orchid dan rakannya makan bersama di sebuah restoran, Amir diajak sekali tetapi dia memilih tunggu dalam kereta. Selepas tamat waktu bekerja, Amar menjemput Amir balik ke rumahnya. Seperti yang telah dijanjikan, Amir akan berpindah masuk ke rumah sewa baru yang terletak di belakang rumah sewa abangnya. Sesampainya di rumah abangnya, Amir terkejut melihat kakak iparnya, Lili nampak lesu dan tidak berseri, Lili nampak cantik dan muda di hari perkawinan mereka, kini penampilan kakak iparnya jauh berbeda. Amir agak terkejut ketika Lili memperkenalkan Hakim sebagai anak tirinya, dia tidak menyangka Amar berkahwin dua. Lebih mengejutkan, Amir nampak wajah kakak iparnya seiras dengan Cempaka Humaira, malah nama anak buahnya Aina Humaira juga hampir sama dengan bosnya. Amir menganggap semuanya kebetulan. Amir melayan karena Aina dan Hakim di ruang tamu, Amar dan Lili beredar masuk ke bilik. Amir terdengar perbualan abang dan kakak iparnya, Lili suruh suaminya beli pizza untuk Aina, sudah lama anaknya hendak makan pizza, tetapi Lili belum mendapatkan duit hasil jualan nasi lemak. Bukannya keluar membeli, Amar meninggikan suara. Dia tiada uang, tetapi Lili tegas berkata, Amar membelikan makanan sedap untuk anak-anak lain. Lili nampak Rafizah post gambar di media sosial. Lili juga kata dia terpaksa pinjam duit dari Kak Mila untuk membawa Hakim dan Aina ke klinik. Amar tidak pernah ambil kisah pasal Hakim dan Aina. Amar mengutuk Lili suka cakap banyak, sebab itulah dia tidak tahan duduk lama di rumah itu. Amar keluar bilik, pindahkan Hakim ke buayan. Dia melepaskan rasa marah pada Aina yang dianggap hanya tahu makan, kepala Aina terhantuk di dinding. Belum sempat Amir mengambil Aina, Lili datang mengambil anaknya, dia suruh suami balik rumah istri muda jika rasa rumahnya macam neraka. Amar tidak suka dicabar, dia mengaku rimas tinggal di rumah kayu itu, Amar terus keluar rumah. Amir terkedu, dia tidak sangka abangnya berubah, Amir coba memujuk Aina yang masih menangis. Amir juga minta Lili bersabar. Rupanya selama ini Amar menipu keluarganya. Amar beritahu Lili dari keluarga orang susah dan anak yatim piatu. Kononnya selepas nikah, ayah kandung Lili meninggal dunia. Lili tidak terkejut mendengar ucapan Amir, dia tahu suaminya kuat menipu. Lili juga tidak perbetulkan kenyataan sebenar pasal keluarga kandungnya. Amir juga ada jelaskan, ibu dan ayahnya tidak kisah latar belakang keluarga Lili. Mereka menerima kehadiran Lili dengan hati terbuka. Amar yang memilih bawa diri sebab merajuk dengan arwah ayah mereka. Lili menegaskan, dia boleh terima perlu menjalani kehidupan susah bersama Amar, tetapi dia tidak sanggup melihat anaknya dipukul.
anaknya tidak bersalah, dia tidak tahu mengapa suaminya sanggup melepaskan amarah kepada anak mereka yang masih kecil. Lily juga menyuarakan hasrat mahu menjual telepon bimbit miliknya untuk membeli makanan, tetapi skrin telepon sudah pecah selepas Hakim baling. Lily minta tolong Amir tanya kawan-kawan jika ada yang sanggup membeli telepon bimbitnya. Amir tidak menjawab, sebaliknya dia minta izin untuk keluar. Amir keluar rumah dengan hati yang sebak. Selesai menunaikan sholat maghrib di sebuah masjid, Amir bergegas ke bandar. Dia hendak membelikan pizza untuk Aina. Bersusah payah Amir mencari kedai pizza tetapi tidak jumpa-jumpa. Rafiq dan Humaira dalam perjalanan menuju ke sebuah restoran. Rafiq menyapa Amir, dia juga menunjukkan kedai pizza, dan Humaira sengaja membuat Amir susah. Dia serahkan senarai barang yang perlu dibeli, suruh Rafiq beri duit, kononnya dia tidak ada duit kecil, bimbang Amir akan makan duit baki. Amir tetap membantu Humaira membeli barang, walaupun ketika itu dia mengejar masa, bimbang kedai pizza tutup dan selesai membeli barang, dia hendak meletakkan barang di depan kaunter tetapi Humaira marah, dia mahu Amir menunggu depan pintu sampai dia dan Rafiq selesai makan. Humaira suruh Amir beredar selepas mendapat barang yang dibeli, dia tuduh Amir kebulur nak makan pizza, tidak menghiraukan kata-kata bosnya, Amir segera ke kedai pizza, tetapi malangnya kedai pizza tutup sebaik sahaja dia tiba depan pintu. Amir rasa kasihan pada Aina yang terlalu inginkan pizza, dia memberanikan diri menyapa seorang lelaki tua yang pegang banyak kotak pizza, dia mau beli sekotak untuk anak buahnya yang sedang sakit. Si lelaki tua baik hati, dia berikan sekotak pizza secara percuma, dia doakan agar anak buah Amir segera sembuh selepas menikmati pizza. Amir segera pulang rumah, Lily menjelaskan Aina baru sahaja tidur tetapi Aina terjaga dan sangat gembira Amir membawa pulang pizza. Amir menyuap Aina makan, nampak Aina sangat berselera. Lily mengelap air mata yang mula menitis, dia sedih melihat anaknya. Amir minta izin tumpang tidur di serambi, dan Lily sediakan bantal dan selimut untuk adik iparnya. Amir masih tahu hukum agama, dia tidak masuk ke dalam rumah, tidak manis jika berdua-duaan dengan kakak iparnya. Di pejabat Puan Sri Zabeda, Datin Orchid datang bersama Hasnah dan Dahlia menghadiri mesyuarat berkaitan proyek syarikat. Dahlia coba mengambil hati Puan Sri Zabeda dan Rafiq tetapi tidak dihiraukan. Puan Sri Zabeda terang-terangan mengutuk Dahlia orang kampung dan tidak tahu menahu pasal kerja, dia juga mau Dahlia tunggu di luar bilik perbincangan. Dahlia geram tetapi itulah masih tidak ada rasa malu, masih berangan-angan mahu menjadi istri Rafiq menggantikan posisi sepupunya. Hasnah rasa kasihan pada Dahlia, tetapi Puan Sri Zabeda memang berlagak dengan kekayaannya, jauh berbeza dengan Datin Orchid dan Dato Malik yang melayan semua orang sama rata, merendah diri dan baik hati, semua pekerja sangat sayang pada Orchid dan Malik. Dahlia duduk di sofa luar, mulutnya mengumpat Puan Sri Zabeda wanita sombong, Dahlia yakin satu hari nanti wanita sombong itu akan menyesal, Rafiq akan tergila-gilakan dia, Dahlia juga anggap diri lebih cantik dari Humaira. Dalam masa sama, dia memandang baju yang dipakainya. Orang kaya mungkin tidak suka orang memakai baju kurung, Dahlia berpikir-pikir cara untuk mendapatkan uang membeli baju baru, dia tahu Nek Bunga tidak akan memberikan dia uang, dan Dahlia teringat pada Amir, dan segera menelepon Amir. Dahlia ajak Amir temankan dia membeli belah, Amir baru terima gaji pertama, dan Dahlia minta Amir belikan dia baju baru. Amir terpaksa menolak, dia perlu guna banyak duit, tetapi Dahlia degil, dia mula membandingkan Amir dan Rafiq. Berkali-kali Amir menjelaskan dia baru bekerja dan perlu simpan duit untuk melangsungkan perkahwinanan dengannya. Dahlia mengutuk Amir dalam hati, dia tidak mungkin akan berkahwin dengan Amir, dia tidak mau hidup susah, dia mau mencari lelaki kaya macam Rafiq. Tetapi Dahlia tidak mau sia-siakan peluang yang ada, dia minta duit 100 dari Amir, dia akan beli baju sendiri, dan Amir bersetuju dengan syarat Dahlia tidak boleh merajuk. Amir tidak dapat tidur lena jika kekasihnya merajuk. Dahlia berpura-pura ketawa, menjaga hati Amir demi mendapatkan duit 100. Dia mengingatkan Amir untuk berikan dia duit 100 sebelum menutup telepon. Rafiq keluar dari bilik pejabat ibunya, dan Dahlia mengambil kesempatan itu untuk memburukkan nama Humaira. Dahlia menegaskan, sebelum kenal dengan Rafiq, Humaira sebenarnya gadis yang suka bersosial, suka tukar-tukar teman lelaki. Humaira perlu kawin dengan Rafiq karena Datin Orchid dan Dato Malik sudah tidak mampu mengawal kelakuan Humaira. Dahlia puji diri sendiri, kononnya perempuan kampung seperti dia pandai jaga diri. Amir juga bukan pilihannya, Nek Bunga suka Amir dan Dahlia mengaku hanya berkawan dengan Amir, mereka bukan pasangan kekasih. Rafiq tidak membalas kata-kata Dahlia, tetapi nampak jelas riak wajahnya berubah,
Dahlia bersorak suka, dia yakin Rafiq mulai curiga, pasti hubungan cinta dengan Humaira akan bermasalah. Humaira masuk ke bilik pejabat, Budin mengemas di luar bilik. Humaira teringat pertemuannya dengan Rafiq, sakit sungguh hatinya ketika bakal tunang tersayang mula mengawal hidupnya. Dia tidak dibenarkan menghadiri majelis hari jadi rakannya, padahal majelis tersebut diadakan di rumah keluarga rakannya, bukan di kelab malam. Humaira geram Rafiq lebih percaya cakap orang dari tunang sendiri. Rafiq menuduh Humaira mengamalkan pergaulan bebas ketika belajar di luar negara, dan tuduhan itu buat Humaira marah. Ia melibatkan marwah dirinya. Humaira masih ada agama dan tahu batas. Rafiq memilih merahasiakan perbuatan Dahlia yang memburukkan sepupu sendiri. Deringan telepon menyadarkan Humaira dari lamunan. Ketika nampak nama Rafiq tertera di skrin telepon, rasa amarahnya semakin membara. Dia mengabaikan panggilan dari Rafiq. Humaira terpandang timbunan file, dia memanggil Amir dengan suara yang sangat tinggi. Humaira persoalkan mengapa Amir tidak kemas file, dan Humaira coba menutup rasa malu ketika mendengar jawaban Amir. Humaira hanya suruh kemas tetapi tidak membenarkan dia menyentuh file. Humaira arahkan Amir lap meja dan buang habuk di atas meja, dan ketika teleponnya berdering, Humaira menghumban teleponnya ke lantai. Dia arahkan Amir buang telepon dan patahkan cut SIM. Amir mendapati telepon bimbit tidak rusak. Dia minta izin mengambil telepon itu untuk diberikan kepada kakak iparnya. Humaira izinkan, tetapi sempat dia menghina seluruh keluarga Amir miskin. Humaira juga mempersoalkan apakah layak kakak iparnya menggunakan telepon mahal. Untuk pertama kalinya Amir terasa hati, dia begitu sayangkan kakak iparnya, tidak sanggup mendengar orang lain menghina kakak iparnya. Amir menjelaskan, kakak iparnya tidak pernah melakukan telepon bimbit mahal, tidak pernah mengimpikan hidup kaya. Kebahagiaannya hanya untuk anaknya. Amir ucapkan terima kasih sudah diberikan telepon itu. Dia keluar dari situ dengan hati yang pilu. Humaira sedikit heran, untuk pertama kalinya dia melihat Amir terasa dengan kata-katanya. Di rumah Lili, Amar sibuk membuai Hakim. Rafiza telepon dan Amar menengking Aina yang sedang tidur. Dia suruh Aina buai Hakim. Amar dan Rafiza serono berbual. Mereka mengumpat Lili berpura-pura sakit, sengaja suruh Amar balik rumah jaga anak. Amar geram dirinya sudah seperti babu, duduk rumah jaga anak. Sempat pula Amar bermanja-manja dengan Rafiza, minta dibelikan makanan sedap sebelum balik rumah, sempat juga luah kata-kata rindu. Perbualan mereka terhenti ketika Hakim menangis tidak berhenti. Amar sangat marah, dia memukul Aina dan Aina menjerit kesakitan. Nasib baiklah Amir tiba tepat masa, dia menarik Aina dan Amar menjerit. Dia akan jika terus menghadap muka Aina, ikutkan hati dia akan buat Aina hilang nyawa. Amir hilang kesabaran, dia tidak akan lepaskan Amar jika sanggup menyakiti Aina. Macam-macam ayat keluar dari mulut Amir yang berjaya membuat Amar gerun. Amar kenal perangai adiknya, dia ada ilmu silat yang diwarisi dari arwah ayah mereka. Amar mula mengalihkan topik, dia letakkan kesalahan pada Lili yang telah membuatnya tertekan. Amir menegaskan, tekanan bukanlah tiket untuk Amar memukul anak sendiri. Amir menyadarkan Amar tentang tanggung jawabnya sebagai suami. Dalam perjalanan pulang ke rumah dia ternampak kakak iparnya membasuh pinggan di warung Abang Din. Kakak iparnya membuat kuih dalam keadaan sakit, terpaksa pula berjalan kaki menghantar kuih. Jika Amar sadar tanggung jawabnya sebagai suami, Amar patut tolong hantar kuih, dan jaga anak tetapi jaga anak sekejap sudah mengamuk. Amir juga mempersoalkan mengapa Amar tidak membawa kakak iparnya ke klinik. Amar menjelaskan, Lili sudah dewasa bukan budak kecil, takkan dia perlu heret bawa ke klinik. Amar juga nasihat Amir tak perlu beria membela istrinya, dia tuduh Lili istri yang tak pandai hormat suami. Amir tidak kehabisan akal, dia hurai satu persatu kesalahan Amar. Amar suami yang tidak bertanggung jawab, tak beri nafkah pada istri cari nafkah sendiri, tak adil dalam berpoligami, tak sayang anak dan macam-macam lagi. Bukannya sadar diri, Amar minta Amir jangan masuk campur dalam urusan rumah tangganya, suruh Amir urus dan jaga diri sendiri. Amir tegas berkata, dia tetap akan masuk campur jika ia melibatkan kakak iparnya yang sudah dianggap macam kakak sendiri, dia juga sayang Aina macam anak sendiri. Amir juga sayang pada Hakim, dia mempersoalkan mengapa istri kedua abangnya tidak sanggup menjaga Hakim, apakah mereka malu ada anak yang kurang sempurna, mengapa mereka tidak hargai Lili yang sanggup menjaga anak mereka dengan baik. Dengan tegas Amir beri amaran kepada abangnya, sekali lagi Amar memukul Aina, Amar akan terima akibatnya. Nampak jelas muka Amar berubah, dia terus keluar dari rumah. Amir geram dengan sikap abangnya yang suka melarikan diri ke rumah istri muda bila bermasalah di rumah istri pertama. Aina mengadu kesakitan,
Amir berusaha memujuk anak buahnya. Lily muncul depan muka pintu terkejut melihat anaknya. Dia sangat sedih, berulang kali hatinya bermonolog, minta maaf kepada anaknya jika umurnya tidak panjang. Dia sakit dan pasti tidak mampu menjaga anaknya jika umurnya tidak panjang. Tetapi melihat cara Amir melayan anaknya, Lily tahu Amir pasti mampu melindungi anaknya andai nyawanya diambil Tuhan. Sebelum balik rumah, Amir sempat minta maaf pada kakak iparnya bagi pihak abangnya. Amir sebab melihat Aina menangis dan kanak-kanak itu menganggap abahnya pukul karena tiada rasa sayang. Amir berikan sedikit uang belanja untuk kakak iparnya, walaupun kakak iparnya menolak, tetapi Amir beri pada Aina untuk diserahkan kepada ibunya. Kakak iparnya juga berikan nasi berlaukkan ikan goreng, dan Amir membawanya balik ke rumah sewa. Selepas selesai sholat maghrib, Amir menerima panggilan dari Humaira. Bosnya minta datang dan menghantarnya ke rumah kawan, dan ketika lalu di rumah kakak iparnya, dia terdengar suara Aina yang mahukan telur dan air Milo. Amir memberi salam, Lily menjawab dari dalam bilik. Lily hanya mampu berbaring, kepalanya terlalu sakit. Ketika ditanya mengenai penyakitnya, Lily hanya menjawab, dia sakit dalam perut, dan sudah makan obat yang dokter berikan. Amir berikan telepon bimbit yang dia dapatkan dari Humaira. Amir minta maaf karena memberikan barang yang sudah dibuang. Amir menjelaskan dia bimbang jika kakak iparnya tiba-tiba sakit. Jika ada telepon kakak iparnya boleh hubungi sesiapa untuk minta bantuan. Amir juga kata, dia akan membelikan telepon baru untuk kakak iparnya bulan depan. Tetapi untuk sementara waktu Lily perlu pakai telepon yang bosnya buang. Lily menerima baik telepon pemberian Amir, tidak perlu membazir beli telepon baru. Entah mengapa ketika pegang telepon mahal membuat Lily teringatkan adiknya Cempaka Humaira. Dia sangat rindukan adiknya, tetapi hanya mampu dipendam. Dia tidak mampu kongsikan cerita sebenar mengenai keluarga kandungnya kepada Amir, yang selama ini hanya tahu Lily anak yatim piatu. Amir perlu keluar bekerja, tetapi Aina merengek nak ikut sekali. Amir bawa Aina, lagipun Amir tahu kakak iparnya tidak mampu menjaga Aina dalam keadaan tidak sehat. Amir membawa Aina datang ke rumah Dato Malik. Dia perlu menghantar Humairah ke majelis hari jadi Elin, rakan baik bosnya. Kedatangan Aina disambut baik oleh Dato Malik dan Datin Orchid. Mereka bahasakan diri sebagai datuk dan nenek. Dato Malik terkejut mendengar nama ibu kandung Aina yang sama dengan nama anaknya. Lebih terkejut mendengar nama penuh Aina yang hampir sama dengan nama Cempaka Humaira. Tetapi dia tahu, Lily mama Aina bukanlah anaknya. Rupanya Amar menipu identiti diri. Amar mengaku sebatang kara, tiada adik-beradik dan anak yatim piatu. Datin Orchid memberikan duit kepada Aina. Suruh Aina minta ibunya belikan seluar baru. Aina kata poket seluarnya koyak semasa Datin Orchid coba masukkan duit ke dalam poket. Walaupun Dato Malik dan Datin Orchid layan Aina dengan baik, ia sangat berbeza dengan Humaira yang menganggap Amir sengaja membawa anak buahnya untuk minta simpati. Kasar jugalah kata-kata Humaira pada anak sekecil Aina. Humaira tidak percaya Lily kakak ipar Amir ialah kakak kandungnya. Mustahil kakaknya berkawin dengan orang kampung sampai sanggup tinggalkan keluarga. Sepanjang perjalanan, Humaira mengutuk Amir pasal Dahlia. Sejak Dahlia pindah bandar, Dahlia sudah jarang balik rumah. Humaira meneka kemungkinan Dahlia ada teman lelaki baru. Humaira kata Dahlia tidak pandang lelaki miskin macam Amir. Tetapi jawaban Amir buat Humaira sakit hati. Amir kata andai jodohnya bersama Dahlia, mereka akan hidup bersama. Humaira menegaskan, jodoh kena usaha macam dia dan Rafiq. Ikutkan kata hati, dia mau putuskan hubungan dengan Rafiq tetapi bakal tunangnya minta maaf dan merayu, sebab itulah dia terima Rafiq semula. Humaira menyatakan, Amir perlu bertindak mengawal Dahlia, bimbang Dahlia tidak mau berkawin dengan Amir, takut Amir berputih mata terpaksa membujang sampai tua. Amir hanya diamkan diri tanpa memberi sebarang reaksi. Setibanya di rumah Elin, Humaira disambut Rafiq dan dia suruh Amir tinggalkan kereta. Datang awal pagi ambil kereta, Rafiq akan menghantarnya pulang selepas majelis. Hari sudah malam, Amir risaukan Aina, cuaca tidak menentu dan tidak lama lagi hujan akan turun. Amir minta pinjamkan payung yang ada dalam kereta tetapi Humaira tidak mau pinjamkan. Rafiq sanggup pinjamkan payung yang ada dalam keretanya tetapi Humaira marah. Rafiq bagaikan kena ilmu penunduk, semua arahan Humaira dituruti. Rafiq sedih melihat Amir mendukung Aina, mereka berlari mencari tempat berteduh. Humaira memang tidak berhati perut, dia sengaja menyusahkan Amir, dia anggap Amir terdesak ingin hidup sampai sanggup bawa anak buah ambil hati ibu dan ayahnya. Humaira gembira melihat Amir dan Aina basah kuyup. Pengakhiran drama ini sudah semestinya berakhir bahagia, tetapi bagaimanakah alur cerita sebelum hero dan heroin bahagia?
macam-macam perkara berlaku, bahagian kedua kami kongsikan perjalanan kisah mengikut watak hingga akhir drama, nantikan.